Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera yang saya hormati, yang berbahagia Lieutenant Colonel Bersekutu Pertahanan Awam Profesor Madya Dr. Husin bin Abdullah, pensyarah subjek Pembangunan Masyarakat 2. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya Muhammad Hilmi Yaakob, nombor metrik 27599 daripada kumpulan A2 UUM Sintok. Merujuk kepada tajuk yang dilaksanakan oleh kumpulan A2 adalah Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2021 Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Pengenalan kepada majlis ini, Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang ataupun lebih dikenali sebagai APC merupakan program tahunan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Majlis ini diadakan untuk memberikan penghargaan dan pengiktirafan kepada pegawai dan kaki tangan yang menunjukkan prestasi kerja cemerlang dan komitmen terhadap dalam perkhidmatan. Tema kita pada tahun ini adalah keterampilan pegawai, tonggak keunggulan pertahanan awam. Slogan adalah cemerlangkan diri, suburkan jiwa dan terangi minda. Yang berbahagia Prof, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasional majlis ini adalah dilaksanakan agar dapat menjadi pembangkit kejayaan yang lebih cemerlang di kalangan warga kerja Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Matlamat pelaksanaan majlis ini adalah untuk menggalakkan budaya kerja positif serta budaya saing dalam organisasi dan diharapkan dapat menyumbangkan kepada peningkatan prestasi serta memperkasakan kesiasakan awam dan keselamatan serta kesejahteraan negara. Itu sahaja daripada saya. Rakan saya seterusnya akan meneruskan sesi pembentangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada sahabat saya, Saudara Hilmi bin Yaakob, di atas pembentangan beliau sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Yusof bin Syariat, bernombor metrik 275082. Objektif untuk majlis ini adalah yang pertama, memberi penghargaan dan pengiktirafan kepada pegawai dan kaki tangan yang menunjukkan peningkatan prestasi kerja yang cemerlang dan setia berkhidmat di setiap negeri. Yang kedua, menggalakkan amalan budaya kerja cemerlang dan berprestasi tinggi. Untuk menjayakan majlis APC ini, satu cadangan dari segi tempat, tarikh dan masa telah dibincangkan, iaitu bagi majlis penghargaan anugerah perkhidmatan cemerlang akan dijalankan pada 3 Jun 2021 bersamaan hari Isnin, bertempat di Auditorium Ibu Pejabat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia pada masa 9 pagi sehingga 1 petang. Pemakaian adalah uniform bush jacket. Manakala untuk majlis makan malam beradat akan dijalankan pada tarikh yang sama, iaitu 3 Jun 2021 pada pukul 8 malam sehingga 10 malam yang bertempat di Dewan Ibu Pejabat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Pemakaian adalah mask kit. Seramai 4 orang tetamu kehormat telah dijemput untuk menghadiri acara majlis ini. Bagi anggaran kos majlis anugerah ini adalah sebanyak RM5,750 yang meliputi jamuan bagi para peserta, banner, perhiasan pentas, kontingensi, cenderamata kepada DKPJ. Manakala anggaran kos bagi majlis makan malam beradat adalah sebanyak RM5,900 yang meliputi jamuan para peserta dan tetamu kehormat serta jemputan-jemputan, penghiasan pentas dan kontingensi. Itu saja dari saya. Rakan saya akan meneruskan sesi pembentangan seterusnya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera tuan. Nama saya Arvindra Analaki Subramaniam. Nombor metrik saya adalah 274983. Saya akan bersambung dengan bilangan jemputan. Tetamu kehormat dan jemputan 15 orang, ahli jawatan kuasa 30 orang, bilangan penerima anugerah 60 orang, jumlah keseluruhan adalah 105 orang. Selain itu, senarai jawatan kuasa, Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Majlis Makan Malam Beradat, jawatan kuasa induk dan pentadbiran,
Penasihat Timbalan Ketua Pesuruhanjaya Pertahanan Awam. Pengerusi Pengarah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia. Naib Pengerusi 1 Pengarah Bahagian Pengurusi Angkatan. Naib Pengerusi 2 Pengarah Bahagian Bencana dan Operasi. Naib Pengerusi 3 Pengarah Bahagian Latihan. Setiausaha Pengarah Bahagian Kewangan. Bendahari Timbalan Pengarah Bahagian Kewangan. Selain itu, saya akan bersambung dengan Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana. Ahli Jawatan Kuasa Pelaksana terdiri daripada 6 jawatan kuasa, iaitu Jawatan Kuasa Protokol, Jawatan Kuasa Jemputan, Sambutan dan Persiapan Tempat, Jawatan Kuasa Keselamatan, Jawatan Kuasa Promosi dan Perhubungan Awam, Jawatan Kuasa Teknikal dan Perkhidmatan dan Jawatan Kuasa Sajian. Selain itu, senarai tugas dan tanggungjawab jawatan kuasa. Perisian senarai tugas dan tanggungjawab jawatan kuasa agar majlis berjalan dengan lancar. Jawatan kuasa induk dan pentadbiran menyelaraskan atur cara majlis dan acara dewan. Kedua, merancang dan menguruskan mesyuarat jawatan kuasa kerja. Ketiga, memberikan taklimat penuh acara majlis kepada semua jawatan kuasa terlibat. Keempat, menyediakan senarai semak aktiviti dan membuat pemantauan perjalanan aktiviti. Kelima, menguruskan permohonan pesanan, tempahan atau local order. Kelima, menyediakan anggaran perbelanjaan. Keenam, menyediakan laporan penuh untuk dibentangkan semasa pos mesyuarat postmortem. Dan akhirnya, mengadakan mesyuarat postmortem. Seterusnya, jawatan kuasa protokol terdiri daripada 4, iaitu memeriksa teks ucapan pengacara majlis dan teks ucapan tetamu kehormat. Kedua, memastikan susunan serta persiapan tempat mengikut garis panduan protokol majlis rasmi. Ketiga, menguruskan perkara-perkara berkaitan protokol dan istiadat. Akhirnya, menyediakan buku pelawat untuk ditandatangani oleh tetamu kehormat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya Sarania Manimaran, nombor matrik 269272 dari UUM Sintok Group A. Jadi, saya akan teruskan dengan senarai tugas dan tanggungjawab jawatan kuasa. Seterusnya ialah jawatan kuasa jemputan, sambutan dan persiapan tempat, di mana mereka bertugas dalam menyusun atur majlis dari mengeluarkan surat jemputan sehinggalah menyediakan laporan kehadiran pada meeting postmortem. Kemudiannya, jawatan kuasa keselamatan untuk menjaga perlangsungan program seperti diaturkan tanpa sebarang masalah dan dengan aman. Terdapat juga jawatan kuasa promosi dan perhubungan awam untuk menghubungi pihak media cetak dan mengaturkan hal-hal yang berkaitan. Penjagaan alat siaraya dan teknologi akan dipantau oleh jawatan kuasa teknikal dan perkhidmatan. Akhir sekali, jawatan kuasa sajian pula bertanggungjawab dalam penyediaan makanan yang enak dan berkualiti pada masa yang sama, selamat untuk semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akilah Khadijah Kamardin 27588. Akan membentangkan perkara 13, iaitu atur cara majlis. So, atur cara majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Angkatan Pertahanan Awam Malaysia tahun 2021 diadakan pada 3 Jun 2021 yang bertempat di Auditorium Ibu Pejabat APM
So, saya akan menerangkan secara ringkas tentatif untuk acara ini. So, pada 9 pagi, pada 3 Jun tu, pada 9 pagi, pendaftaran penerima APC pada pukul 9 pagi. So, 9 suku pagi, ketibaan para jemputan dan penerima anugerah. Kemudian, pada 9.30 pagi, kita akan menerima ketibaan pengarah-pengarah daripada Pertahanan Awam Negeri. Pada 9.40 sehingga 9.55 pagi, kita akan menerima ketibaan VVIP atasan macam timbalan pengarah, ketua pengarah sendiri. So, pada pukul 10, tepat jam 10 pagi, kita akan menyanyikan nyanyian lagu Negaraku dan lagu Korporat Pertahanan Awam. So, pada selepas dah selesai menyanyikan lagu apa semua, so pada pukul 10 suku tepat, so kita akan mulakan dengan bacaan doa. So, seterusnya, selepas bacaan doa, pada 10.20 kita akan melihat tayangan montaj yang bertemakan Kesatria Biru Memerangi COVID-19. So, setelah dah habis montaj tu semua, pada 10.30 akan ada ucapan aluan daripada timbalan pengarah APM, Encik Lokman Effendi bin Ramli. Lepas tu seterusnya pada 10.45 akan ada ucap pertama daripada Ketua Pertahanan Awam sendiri, Datuk Roslan bin Wahab. Seterusnya tepat pada pukul 11 pagi, penerima-penerima APC akan dianugerahkan sijil sehingga pukul 12.59 tengah hari, lebih kurang macam tu. Lepas tu pada pukul 1 jamuan akan diadakan sedikit jamuan makan dan semua orang boleh bersurat. Kemudian acara majlis makan beradat pula diadakan pada 11 malam. So, pada 11 malam 3 hari bulan Jun 2021 tu, bertempat di Dewan Ibu Pejabat APM sendiri akan diadakan acara majlis makan beradat. So, tepat pukul 8 malam, ketibaan para jemputan semuanya. So, penerima anugerah pun termasuk sekali, ketibaan pada pukul 8 malam tu. So, pada pukul 8.10 malam sehingga 8.25 malam kita akan menerima ketibaan daripada pengarah-pengarah Pertahanan Awam Negeri dan Dif-Dif Kehormat VVIP APM. Dan 8.30 kita akan menerima ketibaan daripada Ketua APM sendiri, Datuk Roslan. Pada pukul 8.40 malam tepat, peserta-peserta APC dan Dif-Dif Kehormat akan menyanyikan lagu Negaraku dan diteruskan dengan ucapan aluan dan ucap tama. Kemudian majlis santapan makan pun dimulakan dengan persembahan dan sebagainya. Dan tepat pada 11 malam, setelah semuanya selesai, semua dibenarkan bersurai. Sekian, terima kasih. Terima kasih rakan sekumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Profesor Madia Dr. Hussein bin Abdullah selaku pensyarah dan rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Seperti mana yang telah dijelaskan oleh ahli kumpulan sebentar tadi, dalam melaksanakan majlis anugerah perkhidmatan cemerlang Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dapat dilaksanakan dengan jaya dan sempurnanya, ingin saya rumuskan terdapat 3 faktor utama. Sebagai penganjur untuk melaksanakan majlis anugerah perkhidmatan cemerlang ini ataupun APC, 3 faktor utama ini perlulah ditekan dan titik beratkan. Yang pertama adalah sebagai penganjur, lantikan jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa kecil perlulah dilaksanakan terlebih dahulu supaya
jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa kecil faham dan jelas tanggungjawab dan peranan yang perlu dilaksanakan. Yang kedua adalah perbincangan dari semasa ke semasa. Jawatan kuasa induk dan jawatan kuasa kecil perlulah membincang ataupun memaklumkan pergerakan dari masa ke semasa. Sebagai contoh, jawatan kuasa persiapan tempat telah bersedia dengan hiasan pentas. Yang kedua, contohnya adalah jawatan kuasa jemputan telah sedia dengan kad edaran ataupun kad jemputan. Yang ketiganya adalah jawatan kuasa perlulah melaksanakan plan B. Sebagai penganjur perlulah bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan masalah yang terjadi. Jadi, sebagai contoh, kami sebagai pelaksana telah bersedia sekiranya masalah semasa majlis berlaku terdapat sebarang masalah. Sebagai contoh, kami telah melantik jawatan kuasa teknikal kami sendiri. Namun pada hari kejadian terdapat kerosakan pada audio teknikal kami. So plan B yang kami laksanakan adalah dengan melantik agensi luar untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Jadi adalah backup untuk majlis tersebut. Jadi apa yang ingin saya rumuskan dan simpulkan di sini adalah sekiranya 3 faktor utama tadi disatukan, iaitu tanggungjawab dan peranan, perbincangan dari masa ke semasa, perancangan plan B telah disatukan, maka insya-Allah Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Angkatan Pertahanan Awam ini dapat dilaksanakan dengan sempurna dan jayanya. Bab kata patah sepakat membawa berkat. Dalam isu ini semangat bekerjasama amatlah penting untuk menjayakan majlis ini betul-betul berjaya dengan sempurna dan jayanya. Sekian itulah daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, stay home. Kita jaga kita. Sekian.